bagi satu soalan tambahan, 2 soalan ke 3 soalan. Ni soalan Melaka kat ni, saya ambil je lah sikit-sikit macam ni kan. Ini yang modul yang kedua yang tambahan tu, saya nak ajar. Ini tajuk penjemahan tau. Nombor 11. Kalau tak nampak, boleh tengok dalam modul yang saya tepek tu, yang second modul tu. Yang saya tambah sikit. So dekat sini dia kata Rajah 71 menunjukkan 1 titik R pada SATA chart test. Transformasi T ialah translasi. T sama dengan translasi negatif 3, 3. Dia cakap. Yang kedua S adalah pantulan. Y sama dengan negatif 2. Awak dalam tajuk ni ada 4 perkara awak kena ingat, Wak. 4 perkara. Translasi itu apa? Kena kenal, kena tahu. Bab form 5 ada cerita. Pantulan itu apa? Pun kena belajar, kena kenal. Ada juga bab dalam form 5. Kena selain kat sini ada apa? Ni putaran. Putaran paling challenge sekali kalau tak pandai baca. Kena pandai. Itu pun ada dalam chapter form 5. Dan ada pembesaran. Pembesaran pun ada. Ada 4 perkara tau. Ni 4 perkara kena master dalam tajuk ni. Dia sebenarnya ada pembesaran tu, dia ada dalam tajuk form 3 pun ada cerita juga dalam tajuk skala pembesaran tu. Dalam form 5 pun ada cerita juga tajuk ni, pembesaran. Translasi ni form 2 ada cerita. Form 5 pun ada cerita. Hanya kena revise balik lah. Sebenarnya form 5 tu dalam buku teks tu mungkin tak jelas sangat. Kalau tak faham dalam form 5 punya tajuk tu, kena cari buku rujukan yang proper, yang check satu-satu. Kalau lagi bagus nak faham translasi, putaran, itu tengok dalam tajuk form 2. Saya tak ingat tajuk berapa form 2, tapi form 2 memang cerita detail tentang tajuk ni. Yang form 5 ada cerita, tapi form 5 tu dia dah advance. Nak tahu basic, balik patah tengok tajuk form 2. Penjemahan, tajuk apa saya tak ingat. Nanti saya send dekat dalam grup tajuk apa tu. Untuk revise translasi apa, pantulan apa, putaran apa, pembesaran apa. Yang form 5 pun kita belajar tapi dia advance sikit. Dah, saya bebel yang tu. Saya tengok ini kertas soalan nombor 11 ni. So, dia cakap kat sini, nyatakan koordinat bagi titik R di bawah transformasi berikut titik R. Where are you R? Tu dia, saya bulat R. Jadi, yang pertama I. Dia cakap T je. First kali kena tulis R. Koordinat R berapa? Baca dulu koordinat. Ni cara jawab Ramai orang tak pandai nak jawab. Itu student selalu tanya, cikgu macam nak jawab soalan ni? Saya tahu nak jawab tapi saya tak tahu cara tulis je macam mana. Ni saya ajar cara tulis je. R dia 4, negatif 4. Baca dulu koordinat asal dia ni. Sebelum dia gerak. Sebelum dia mengalami transformasi. Buat arrow. Transformasi dia apa? T kan? T kan? Tulis T besar. Lepas tu R tu dah bergerak kan? Koma sekali. Maksudnya image R. Koma tu ada 2 maksud. Dalam tajuk set kita panggil pelengkap koma tu. Tapi dalam tajuk ni kita panggil image. Koma tu maksudnya image. Maksud dalam kes ni saya cakap image lah. Maksudnya dia dah bergerak. Dia dah tak panggil objek, dia panggil image kan. Jadi image tu image apa? Jadi translasi dia, T ciri-ciri dia negatif 3, 3. Negatif 3 tu X. 3 tu Y. Jadi geraknya X tu negatif 3. Maksudnya kena pergi kiri. 1, 2, 3. Lepas tu Y kena naik atas sebab dia positif. Kalau Y tu negatif kena turun. Kalau Y tu positif naik atas. Naik atas 3. 1, 2, 3. Okey, dekat mana sekarang? Ui. Kat sini. Jadi titik dia adalah 1, negatif 1. Macam ni cara jawab dia tau. Ada student dia kata
Cikgu, saya tahu nak jawab tapi saya tak tahu kaedah nak tulis dia macam mana. Tulis macam ni. Ni cara dia. Okey. Okay, yang kedua, dia kata TS. TS. Okay, yang kita buat sekarang ni untuk soalan 1. Sekarang kita nak pindah masuk soalan nombor 2. R dulu. Titik asal koordinat R 4, -4. Okay. Saya nak padam yang ni. Saya padam ya sebab saya nak tunjuk untuk yang soalan nombor 2. Jadi kalau kita nampak TS, transformasi yang pertama kita tengok adalah S. Bukan T. S. Jadi S tu cirinya apa? Ciri S tu adalah Y, pantulan Y sama dengan -2. Y, -2. Macam nak tengok Y, tengok paksi Y, -2. Ni pergi potong kat dia. Itu dia punya paksi pantulan. Potong kat situ. Jadi sekarang R awak ni dekat tanda bawah tu kan, R tu kan. Dia punya jarak dia dengan paksi pantulan tu berapa Wak? 1 kotak, 2 kotak. Okey, kalau depan tu ni atas lah. Kalau depan tu ni atas, berapa kotak juga? 2 kotak lah. 1 kotak, 2 kotak. Dia duduk kat situ. Maksudnya dia duduk kat koordinat apa? Yang baru. Koma sekali. Koma sekali Lepas tu, 4, 0. Tu dia. Ini translasi apa? Yang ni kita panggil dia S. Translasi pula, transformasi S. Kalau TS, tengok S dulu, jadi T. Buat arrow lain sekali. Ini T pula. T cakap dia mengalami translasi. Translasi -3, 3. Jom kita buat. -3, 3 Kiri dulu. Okay, -3 sebab dia nak kiri. X tu paksi X gerak ke kiri. Dan translasi Y ni atas 3. 1, 2, 3. Okay, yang kali kedua ni R dia bukan sekali koma dia double koma. Kenapa double koma? Sebab dia dah image yang kedua kali dipindahkan. Jadi koordinat dia berapa? 1, 3. Kalau tak pandai tengok koordinat, pergi revise balik Ini tajuk darjah 5. Jangan risau. Kadang-kadang 5 teruknya. No. Kadang-kadang kita ni manusia mudah lupa. Saya faham banyak benda kan. Pergi revise balik. Buka buku darjah 5, pergi check cara baca koordinat. Okay, beres. Saya dah settle yang ni Graf gerakan. Graf gerakan ni soalan wajib keluar. Kalau tengok soalan latihan bertubi-tubi kat dalam ni keluar. Sebab memang setiap tahun wajib mesti keluar. Kalau macam tadi tu markah dah berapa? 3 Wak. Jawab macam ni dapat 3 Wak. Seronok kan. Nombor 16 ni yang saya ambil, saya petik je Saya ambil daripada soalan percubaan 2022 daripada Melaka. Next week saya akan ajar yang percubaan yang 2023 yang baru-baru ni. Saya dah dapat paper diorang. So yang ni cerita pasal form 4 punya tajuk laju dan pecutan So, kita tengok Sarah menunggang motosikal kecil kot. Nanti korang tengok modul korang Sarah menunggang motosikal ke sebuah poliklinik di Bandar A untuk mendapatkan rawatan. Rajah 8 menunjukkan graf laju lawan masa bagi pergerakan motosikal Sarah dari rumah ke persimpangan lampu isyarat sebelum sampai ke poliklinik tersebut dalam tempoh 40 saat. So, soalan yang pertama, nyatakan tempoh masa bergerak laju seragam. Jadi, graf pertama yang kena tengok graf, jenis graf. Jenis graf apa? Sebab kita belajar 2 jenis tau. Laju lawan masa. Lagi satu apa? Laju lawan masa, jarak lawan masa kan? Ada 2 jenis. Tengok jenis graf. Sebab bila kita nak apply formula dia, kefahaman graf tu berbeza-beza ikut jenis graf. Kedua, dia kata kat sini menjawab soalan dan minta laju seragam. Laju seragam, maksudnya laju seragam dekat kawasan yang Silori ni sebab kawasan yang mendatar. Masa dia adalah 28, daripada 10 saat sampai ke 28. Jadi nak kira berapa tempoh masa untuk yang nombor 1 tu.
28 saat tolak 10 saat. Saya cadangkan, tolonglah tunjuk awak punya jalan kerja. Saya tahu senang kan, kadang-kadang orang tu 18 saat je kan. Tapi tunjuklah jalan kerja tu. Untuk dapatkan markah kamu yang sempurna. 1 markah. Yang kedua, hitung kadar perubahan laju motosikal itu dalam tempoh 12 saat terakhir. 12 saat terakhir, kita kena tengok 12 saat terakhir ke area mana. Ni 28 hingga 40. Kalau dia kata kadar perubahan laju, ingat dia nak apa ni, kecerunan. Dia macam kira sama macam baris lurus tadi. Kecerunan formula dia Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Yang ini saya dah tunjuk dalam rumus kat mana nak cari formula ni. Boleh guna juga dalam tajuk ni. Jadi koordinat yang pertama ialah koordinat yang saya tunjuk pakai arrow ni. Baca koordinat dia iaitu 28 dengan 15. Yang kat bawah tu adalah koordinat dia yang arrow yang kedua yang kat belah bawah tu 40 dengan 0. Jadi kita ada X1, Y1, X2, Y2. 1 dengan 2 jangan salah letak. Kalau awak tengok pergerakan graf tu, sampainya mana dulu sampai dekat kawasan yang saya tanda A tu dulu Lepas tu baru turun bawah kan. Sebab itulah dekat kawasan A tu kita panggil 1. Dekat kawasan bawah tu dia panggil B. Sebab dia gerak pergi dekat titik A tu dulu baru turun titik B. Jadi A tu jadi 1, B tu jadi 2. Jangan terbalik. Kalau terbalik, nanti dia punya kecerunan dah lain. Jadi kita masuk, dia punya nilai 0 tolak 15 bahagi dengan 40 tolak 28. Dan ni negatif 15 per 18. Potong-potong kalau tekan kalkulator dapat 5. Beku pula otak malam ni wak. 5/4. Negatif 5/4. Ataupun negatif 1.25. Dalam berpuluhan. Okay, dia punya unit adalah MS. Negatif 2. Kenapa negatifnya kejutan? Dia break. So dia drop ke bawah. Dia punya kecerunan dia jadi negatif sebab dia break, dia tekan break. Laju dia berkurangan. Sebab graf tu pun dah turun. Jadi laju berkurangan dia negatif. Soalan yang ketiga, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 40 saat ialah 500 meter. Okey, yang ni dalam kes ni tak muat. Tadi saya dah conteng. Saya pakai kertas baru besar sikit. Hitung nilai V. Mana V? Macam mana dapat nilai V? Ini favourite question lah selalu mereka bawa keluar dalam exam Nak cari V tu macam mana? Okey, ini adalah graf laju lawan masa. Kalau kita nak cari jarak, kita kena kira apa? Luas di bawah graf. Jangan lupa. Laju lawan masa. Kalau graf jarak lawan masa, boleh terus baca jarak. Ni macam mana nak baca jarak? Tak ada jarak, tak ada elemen ataupun tanda-tanda jarak pun dalam graf tu. Jadi kena kira graf, luas di bawah graf. Jadi cara nak kiranya dipahamkan 40 saat 500 jarak dia. Maksudnya everything ni jarak dia adalah 500. Jadi kita kena kira luas. Ada dua method. Sama ada kamu nak kira trapezium. Ni trapezium pertama, nampak ni? Okay. Kemudian kamu nak kira segi 4. Lepas tu kamu nak kira segi 3. Tambah. Ataupun kamu nak kira dua-dua trapezium pun no problem. Satu trapezium naik ke atas pandang atas, satu trapezium yang terbalik. Macam tu.
Jom, saya nak pakai dua-dua trapezium lah. Saya nak jimat masa saya. Jadi luas tu kita ada satu luas trapezium yang jenis menegak macam ni. Ni trapezium juga Dan satu lagi kita ada satu lagi trapezium yang terbaring. Jadi diorang ni semua total dia bila kita tambah 500 nilai dia. So meter tu saya letak tepi dululah. Saya nak mudah pengiraan. Jadi formula trapezium ialah jangan lupa tau. Mana nak tulis ni? Mana nak tulis ni? Okay, trapezium 1/2 darab A tambah B darab tinggi. A tambah B tu apa? Kalau kita ada trapezium, dia punya tinggi tu tepi dia. Atas tu A, bawah tu B. Okay. So dalam kes ni A, B, tinggi dia dekat bawah. Sebab apa? Dia dah terbalikkan tepi tu ni atas. Jadi A kita nak kira 1/2. Ni operasi darab tau semua sekali ni. Yang dalam bracket tu je tambah darab A kita berapa? A kita V tambah dengan 15 Tinggi dia berapa? 10 tambah dengan 1/2. Okey, sekarang saya nak kena pakai tukar pen lain bagi kamu nampak. Okey, atas tu A kamu sebab dia dah terbalik kan. Jadi A, B, T. A kamu berapa tu? 28 tolak 10 So, 18. Bawah dia berapa? Bawah dia ni dari 10 pergi 40. Maksudnya 40 kena tolak 10 dapat 30. Tinggi dia berapa? 15. Ni semua ni total dia 500 Okay, saya nak selesaikan dulu. Saya main potong-potong lah. Jadi saya dapat 5 bracket V tambah 15. Yang kat sebelah ni saya boleh main potong-potong juga. 18 tambah 30 dapat 48 Okay, 2 ni saya main potong dengan 48 lah. Awak tekan kalkulator terus pun boleh. Macam saya ni suka main potong-potong. Okay. So saya dapat kat sini 24 darab 15. 24 darab 15 mana saya tahu tak. Saya kena guna kalkulator. Expand dalam bracket ni kena expand. 5V tambah 5 darab 15. 75 tambah 24 darab 15. 360. Sama dengan 500. Okay. Ni tersumbat V. V tu yang kita nak cari tu. V yang 5V tu. V tu yang kita nak cari. Okay, settle dulu. 75 dengan 360. 5V sama juga dengan 4. Sama dengan. Tambah 435 sama dengan 500. Step by step saya tunjuk ni, Wak. 500 tolak 435. 65. Jadi sama dengan 13. So, saya dapat 13. V saya tu 13. Baik Markah diorang ni berapa? Total mark dia adalah 5 6. Total mark dia offer 6 markah. Cikgu Aisyah Channel.